Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fawaz Ashraf bin Faramizi. Hari ini saya akan menerangkan tentang istita'ah dan kewajipan ibadah haji. Okey, yang pertama kita akan melihat kepada dalil kewajipan haji pada surah Ali Imran ayat 96 dan 97. Tapi untuk slide pertama kita akan bacakan tentang ayat 96 dahulu. Inna awwala baitin wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkata mubarakan wa hudan lil alamin. Dalam ayat ni Allah menerangkan bahawa Baitullah itu telah dibangunkan di Mekah dan tempat itu terus diberkati dan sangat diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, yang seterusnya kita kepada pengertian haji. Pada segi bahasa, haji bermaksud menuju dan istilah pergi menuju ke Baitullah Al-Haram di Mekah untuk menunaikan ibadah yang khusus dengan syarat-syarat yang tertentu. Syarat yang tertentu tu kita akan bincang pada slide yang kemudian. Okey, yang seterusnya, hukum mengerjakan haji. Hukum di sini terdapat 4, iaitu 3 wajib dan 1 sunat. Yang pertama wajib, jika mampu dan cukup syaratnya. Jika mampu tu kita istita'ah lah, kita sihat fizikal badan, kita mempunyai kewangan yang stabil. Yang kedua, wajib jika sudah bernazar. Apa itu bernazar? Bernazar ni bila kita dah berjanji dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Contohnya, kita berjanji kalau aku dapat nombor 1 pertandingan ni, aku akan pergi haji. Maka kat situ tahun tu kita telah wajib menunaikan haji sebab kita dah berjanji dengan Allah. Sedangkan kita janji dengan manusia pun kita wajib tunaikan, apalagi kita berjanji dengan Tuhan Yang Maha Esa. Okey, yang seterusnya wajib lagi sekiranya haji sebelumnya terbatal. Contohlah satu keadaan, haji tahun lepas dia tidak menunaikan semua rukun ataupun dia terlanggar salah satu syarat haji, maka tahun berikutnya dia wajib untuk menunaikan haji tersebut bagi mengganti balik hajinya yang telah terbatal. Yang keempat adalah sunat. Sunat apabila dilakukan berulang kali. Contohnya dia dan mampu dan mempunyai kelapangan masa, kesihatan tubuh badan yang sihat, maka dia sunatlah untuk melakukan berulang kali. Yang wajib hanya sekali bagi yang berkemampuan. Okey. Seterusnya mari kita lihat syarat wajib haji. Yang pertama sekali, kita mestilah Islam. Islam tu memang wajib lah untuk kita menunaikan kan. Okay, yang seterusnya balik. Balik ni senang ataupun kita sudah pandai membezakan yang hak dan yang batil. Hak tu maksudnya benda yang betul dan batil tu yang salah lah. Maksudnya seorang kanak-kanak tu yang dah reti itu dosa dan itu pahala. Okey, yang seterusnya berakal. Berakal ni kenapa kena berakal? Supaya kita dapat menepati semua syarat dan rukun-rukun untuk menunaikan haji supaya sah. Yang keempat, merdeka. Merdeka ni maksudnya kita bebas daripada menjadi hamba. Tidak kisahlah dari segi mental ataupun fizikal. Yang kelima, istita'ah. Apa itu istita'ah? Okey, mari kita bincang. Istita'ah adalah istilah dalam Islam yang merujuk pada kemampuan kewangan fizikal seseorang untuk menjalankan ibadah haji. Istita'ah adalah salah satu syarat utama untuk menjalankan ibadah haji. Maksudnya tidak semestinya kita mempunyai kewangan yang banyak, tapi kita mempunyai kecacatan pada tubuh badan yang mampu memudaratkan kita apabila kita pergi haji. So maka kat situ, hukum untuk kita pergi haji tu tak wajib. Sebab kita tak menepati syarat istita'ah tu. Okey. Yang seterusnya, ayat 97 ini, fihi ayatum bayyinatum maqamu Ibrahim wa man dakhalahu kana amina walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila wa man kafara fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Allah nak kata kat sini bahawa setiap senang kalau kita ringkaskanlah ayat ni, Allah nak menjelaskan bahawa setiap hamba yang berkemampuan wajib menunaikan haji. Okey. Yang seterusnya, jenis-jenis istita'ah. Okey, yang pertama kita ada kemampuan langsung. Apa itu kemampuan langsung? Seseorang itu mampu menunaikan sendiri haji dan umrah di mana dia berkemampuan sihat tubuh badan dan boleh melakukan perjalanan tanpa mudarat. Seperti yang saya kata tadi, kalau dia mempunyai kewangan yang banyak, tapi dia mempunyai kecacatan anggota badan yang menyebabkan dia mudarat apabila dia menunaikan haji. Seperti kakinya lumpuh ataupun dia akan menyusahkanlah diri dia apabila pergi ke haji sana. Okey, yang seterusnya, kemampuan tidak langsung. Orang mukallaf yang memiliki harta yang membolehkannya mewakilkan orang lain bagi mewakilinya sewaktu dia hidup atau selepas mati. Ini juga berlaku apabila dia tidak mampu melakukan sendiri kerana sakit tu atau uzur. Okay, seperti contoh, seorang lelaki tua yang kaya raya tapi mempunyai kecacatan tubuh badan yang menyukarkan dia untuk menunaikan haji, maka dia boleh mewakilkan seseorang lelaki muda Islam yang sihat tubuh badan untuk menggantikan
melakukan ibadah haji untuk mewakili beliau. Okey. Sebenarnya ciri-ciri istita'ah. Seseorang itu sudah dianggap berkemampuan apabila dia sudah memiliki harta yang cukup bagi menunaikan haji dan umrah. Harta ini termasuk kos pengangkutan. Maksud kos pengangkutan ni mewakili kepada kos penerbangan kita lah untuk kita pergi ke Mekah dan balik ke tempat asal kita. Yang kedua, perbelanjaan pergi dan balik. Ini menunjukkan kos pemakanan kita lah, kos tempat tinggal kita kat Mekah, kos makan, kos minum kita semua untuk pergi dan balik. Yang ketiga, upah pemandu haji. Biasanya upah pemandu haji ni bila kita ambil suatu agensi lah, sebab contohnya lah kita pertama kali untuk pergi haji, kita tak pasti apa yang perlu kita lakukan, apa yang tempat yang terlarang semua kan. Maka kita perlulah ambil pemandu haji ni dan perlulah mengupah. Okay, yang keempat, semua harta tersebut mestilah lebihan dari hutangnya dan perbelanjaan ahli keluarga semasa ketiadaannya. Kat sini dia nak mengatakan bahawa harta yang kita gunakan untuk pergi ke haji tu tidak boleh menggunakan hutang. Maksudnya kita tak bolehlah menunaikan haji tu dengan contoh kita loan bank 100,000 untuk menunaikan umrah atau haji. Hukum kat situ haram lah sebab kita mesti menggunakan duit kita sendiri lebihan daripada hutang. Okey, yang kedua, kesihatan tubuh badan. Kesihatan tubuh badan ni mewakililah kesihatan tubuh badan seperti tiada cacat celah lah, macam kaki kita tak lumpuh ke atau apa-apa. Yang ketiga, bagi wanita hendaklah bersama mahramnya. Kalau bagi seorang lelaki, kita sudahlah boleh menunaikan haji. Tapi bagi wanita ni, hendaklah bersama mahramnya seperti suami atau ayah lah supaya dapat melindungi apa yang akan terjadi di Mekah. Okey. Sekian, terima kasih. Itu saja dari saya.